Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Taman Wira, Masjid Ar-Rahmah, Taman Wira Mergung. Yang saya hormati tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa Qaryah, dan yang saya hormati tuan-tuan pimpinan masyarakat. Seterusnya yang sama-sama kita raikan pada malam ini, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haslin bin Baharim ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebelum kita teruskan program ceramah perdana kita pada malam ini, saya nak berjemput ayah-ayah kalau boleh renjak ke depan sikit. Boleh tak? Renjak depan sikit lagi, kita nak bagi ibu-ibu main depan sikit, kesian kat mereka. Ramai renjak, abang renjak main depan sikit lagi. Bagi ibu-ibu boleh renjak main dua line lagi. Kalau saya duk tengok mereka duk buat tengkuk panjang teruk sangat. Kan, panjang mana satu ni tahu. Aku tak nampak muka yang nampak kamera depan ni ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji. No. Jadi kita bagi peluang mak-mak, ibu-ibu sekalian main dekat sikit. Abang-abang main lagi dekat lagi tak apa. Jangan main masuk dalam jubah ustaz je. Main dekat sikit tak apa. Kesian main pada mana nak jumpa tengok ustaz Bollywood ni. Tak nampak dia kata. No? Alhamdulillah dia kata lega lah. Duk tunggu ustaz semawar kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Macam tu bagus ya orang-orang Taman Wira ni. Bagi dia paduk dulu. Dia bila bergerak, dia bukan bergerak kaki saja, kali dengan mulut kali bergerak. Gitu kan, apa-apa. Biar dia bertenang tu. Okey. Boleh no? Seronok ya tengok. Nampak ramai aja. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, malam Jumaat Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua di kalangan pencinta Nabi SAW untuk kita bersama-sama menempatkan diri kita di tempat yang paling mulia ini, yakni Masjid Ar-Rahmah Taman Wira Mergung ini. Yang mana di tempat Mergung ni ada beberapa masjid, yang mana salah satunya masjid yang mulia ini ialah Masjid Ar-Rahmah ni lah. Jadi tuan-tuan yang berjaya menghadirkan diri, menempatkan diri di masjid ini merupakan orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Bukan kita kata hak tak mai tu tak mencintai Nabi. Hak tak mai tu mereka sedang tengok mungkin secara live ni. Ada Cinta Ilmu, ada Ar-Raudah TV. Ar-Raudah kan juga kan? Ni. Ni masjid punya Facebook. Ni apa? Munir. Abang Munir kita punya channel. Jadi tuan-tuan yang mengikuti kita secara live di rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, sila follow dan like page-page mereka ni. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada ni kita punya TV hak dok dah ni. TV lah ni tak gaduh bawa besar dah. Dulu-dulu kalau rakaman forum perdana kena main 1 lori, tanya Ustaz Aslin. Forum perdana live saya biasa dengan Ustaz Aslin di apa nama? Di restoran Tok Keramat. Nu main lori hak trailer apa nama? Trailer apa tu Imam? Transformer punya tu. Apa nama? Nama apa Transformer tu? Hak ketua sekali. Optimus Prime. Jangan koyak. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Masa tu nak buat live. Lah ni dah buat live sak-sak ni. Cuba tengok ni. Macam orang sakit jantung. Kan bertali-tali berwayar-wayar. No. Okeylah tak apa. Itu perkembangan terkini. Nak buat live pakai kamera-kamera macam ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita semua masih dalam rangka menyambut sambutan Maulidur Rasulullah SAW. Tadi Haji Ahmad pun bagi tahu 600 orang. Macam mana? 600 orang punya belarak. Masa hari 28 bulan. Masa hari 28 hari bulan tu 600 orang punya belarak. Masjid pun tak main teratur pasal. No? Ada faham? Faham, tak faham sudah. No?
Hak belakang tu 600 orang. Hak main masjid mana ada 100. Tu pun jangan cinta Nabi. Boleh kan? No? Kena buah pertama. Baru buah pertama. Banyak lagi buah ni. No? Jadi tuan-tuan dan perempuan, saban tahun kita menyambut Maulid Nabi SAW. Namun apa yang dikehendaki dalam kita menyambut Maulid Nabi itu bukan sambut hari lahir itu saja. Tetapi kita menyambut apa yang Nabi bawa. Menyambut apa yang Nabi bawa. Allah berfirman, wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi, wa mubasyiran, dan pemberi berita gembira, wa naziran, dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah, wa sirajan munira, dan merupakan pelita yang menyuluh manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bersama-sama kita pada malam ini lebih dikenali ramai sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Tak ada kena mengenal apa dengan Hindustan sebenarnya. Cuma Ustaz pernah belajar di Pakistan, kemudian pergi ceramah, orang di Pulau Pinang bagi gelaran Ustaz Haslin Bollywood. Nama sebenar Ustaz Haslin bin Baharim. Dilahirkan di Taiping, dibesarkan di Bukit Larik. Bukit Larik. Di Bukit Larik, Pokok Senar. Tang Simpang 3 tu, tapi bukan betul Simpang 3 tu. Tepi sikit lah, Simpang 3 nak beranak duduk tu. Benar kan? Jadi, orang belah kita juga insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, semoga majlis kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW, menjadikan kita orang yang pertama sekali ialah orang yang cinta kepada masjid. Itu matlamat dia. Selepas ini tuan-tuan, kalau benar tuan-tuan menyatakan kita semua cinta Nabi, maka hadirlah ke masjid. Kalau malam ini boleh hadir 800 orang, 500 orang, 400 orang, maka pagi esok kita tengok berapa orang boleh mai. No? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan pentas ini ataupun majlis ceramah perdana ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim. Dengan segala hormat, jadi persilakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Fadil Ustaz Lutfi Amir bin Sa'idin, peneman bicara pada malam ini. Berbahagia barisan kepimpinan pegawai masjid Masjid Ar-Rahmah Ar-Rahmah Taman Wira Magung, khususnya barisan kepimpinan pengurusan masjid, khususnya kepada hadirin hadirat para jemaah, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, mungkin malam-malam 1/3 akhir Rabiul Awal, lagi 10 hari lebih kurang kita akan bertemu pada bulan yang lain, Rabiul Akhir. 2 minggu lepas kita sambut Maulid Rasul sebagai salah satu agenda hari kebesaran Islam, dan hari itu cuti ramai hari itu ni. Mata-mata diberi peluang oleh pihak berkuasa untuk sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebut oleh Tuan Imam tadi, kehadiran belarak tu ramai dan sebagainya. Dan saya juga setuju dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Lutfi tadi. Sebenarnya bukan kulit yang kita nak tatak. Kulit ni ada
2 keping je kalau kitab. Tapi isi dia ni jangan 2 keping. Isi dia banyak. Ada yang sampai 400 muka surat. Ada yang 50. Kulit ni depan je. Belakang tu jarang buat benda. Dia sebagai pelapik. Kalau kita dapat buku, takat tengok kulit, takat pegang pelapik, kita angkat pegang pelapik yang tebal belakang tu, dan mata tengok kulit. Cinta Rasul. Tapi muka surat tu kita tak ambil tahu sebab kita malas. Budaya kita ni orang je sebut tak macam budaya Eropah. Mereka rajin baca buku. Lepas tu dia berguna falsafah. Jangan hukum apa nama ni, by apa cover. By the cover. By it the cover. Jangan tengok kulit saja, tapi tengok apa pengisian dia. Saya harap tuan-tuan faham lah. Tahun ni saya suka bawa, saya malam tadi di Universiti Malaysia Terengganu. Pagi tadi saya fly balik Subang, lepak kat surau Subang tu, tidur sekejap, dan saya sampai sini. Memang rasa letih, tapi tengok semangat. Dalam Merdeka tu saya ingat 5-6 hari je. Hijrah pun start je. Tapi Maulud Nabi ni memang 360 hari. Selagi mana ada hari dalam tahun tu, itulah pembawakan Nabi SAW. Lepas tu kita tengok kulit kitab tu sat je. Tapi kalau kitab tu ada 460 muka surat. Saya mengajar kaum ibu dah masuk 12 tahun. Kitab dia Khuluqul Muslim, karangan Syekh Muhammad bin Al-Ghazali, salah seorang pimpinan Ikhwan Muslimin di Mesir. Hari Selasa lepas muka surat 476, 477, lagi 50 muka surat. Selama 12 tahun hampir. Maksud dia, kalau kita nak tengok tentang buku tu hebat tak hebat, bukan pada kulit dan intisari dia, tapi kepada pengisian dia, isi kandungan dia. Lepas tu para hukama ada menyebutkan kepada kita, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh faham apa maksud saya. Saya pun tahu juga, bukan orang KL, orang belah Kok Sena ke. Kalau Gajah Mati, Kuala Mengah Kok Sena. Beranak je mak saya, beranak di Teping. Saya duduk ngentuk bila kecil. Hukama sebut, man idda'a hubban nabi bi ghairi ittiba'in fahuwa kadzdzab. Kata-kata ini jelas. Yang mana nukilan Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sama lebih kurang. Tapi kata-kata dia kata, sesiapa yang manidda'a cinta Nabi, sayang Nabi, rindu Nabi, we love, we need our last prophet, dengan perkataan semata-mata, tapi dengan hati penuh dengan pembohongan. Manidda'a hubban Nabi, siapa yang mendakwa, yang mengatakan dia sayang Nabi, tapi dia tak ikut Nabi, bi ghairi ittiba'in, tak ikut. Sebab cinta Nabi ni ada dua benda, zikruhu wa ittiba'uhu. Cinta Nabi ni kena ingat Nabi, ingat Nabi. Yang keduanya, ittiba'uhu, kena ikut dia. Kalau tidak, setakat ingat Nabi tak ikut, tak jadi. Ini contoh dia. Sebab Nabi ni very perfect. Tak betul tidak sebut sang betul ni. Tersangat sempurna.
Walaupun ada kelompongan dari sudut pernah ada kesalahan, tapi Allah ampun, dia maksum. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Apa yang lepas dan apa yang akan datang. Maksum. Nabi pernah mengharamkan madu disebab layan cakap bini. Allah turun ayat surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan madu yang aku halalkan kau? Tapi Nabi taqaddam wa ta'akhir, maksum, terpelihara berdosa. Allah ampunkan. Itu kita perfect. Dia tak macam kita. Jadi kalau kita dakwah yang kita cinta Nabi, yang ustaz sebut tadi, belarak 600 tapi masjid, itu pengisian dia, belarak atau kulit. Tuan-tuan jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ritual ni. Bila ustaz sebut, ataupun imam sebut, yang lain imam sebut, kita seronok. Tapi pengisian di masjid. Kuliah maghrib, tak minat nak dengar. Kuliah Quran, tak minat dengar. Tajwid, tak minat. Kuliah fiqh, tak minat. Ini yang paling penting. Contoh yang kita nak ialah bila Nabi sebut, hukama sebut, siapa yang mendakwa dia cinta Nabi tapi tak ikut Nabi, pembohong. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari disebut, bersabarlah wahai para pecinta sunnah, kerana kamu adalah sedikit daripada orang yang menolak sunnah. 810 sebut lahir, meninggal tahun 870. Imam Bukhari. Makna zaman tu dah ada dah. Pecinta sunnah sikit sangat. Yang tolak secara tak sengaja banyak. Contoh, saya nak tanya tuan-tuan, apa habaq semua? Apa habaq semua? Tadi saya jawab baik tadi ni. Ya. Ini contoh sunnah yang ditinggalkan. Orang tanya khabar kat kita, jawapan bukan baik, tapi kita tak kata makruh atau haram. Tapi which one better? Ayu jawabin afdal wa awla. Ya? Ini contoh. Di mana-mana pun contoh. Salam. Kalau yang jenis mengajar sekolah, dia faham salam tu dia masuk kelas anak murid berdiri. Itu tak kena. Sebab sunnah yang ditinggalkan. Salam yang kita faham bagi ustaz masuk kelas mengajar, kita masuk kelas nak murid semua mangkit. Betul tak? Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Bohong lah. Hampa jangan luk mengampu. Nari Kedah ni orang rakyat tak kaki mengampu. Benda betul sokong. Tak sokong, tak betul tolak. Benda mungkar, tolak. Benda makruf, sokong. Dekat sekolah, cikgu masuk. Ni nak tanya hampa lah. Pak lupa habis dah. Ni. Bila cikgu masuk kelas, siapa mangkit? Murid. Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Siapa? Ketua kelas. Ketua kelas kan? Ketua kelas. Bangun, Assalamualaikum. Kita anak murid, Assalam. Cikgu jawab. Dari sudut sunnah, tak betul. Dari sudut sunnah, itu ritual. Salam. Kaifiatus salam, tak betul. Sebab orang yang masuk tu kena bagi salam. Nama pun bilik darjah. Dia kata kita ni kena hormat cikgu. Tak betul. Salam bukan nak cerita siapa hormat siapa. Lepas tu pahala bagi salam lebih besar daripada pahala jawab salam. Walau yang jawab tu wajib. Yang bagi salam tu sunat. Yang bagi salam tu besar sebab nak buang sombong.
Lepas tu Nabi sebut akhir zaman nanti orang bagi salam dekat orang yang dia kenal, yang tak kenal tak bagi. Sebab apa? Sombong. Benda tu berlaku dah 1400 years ago. Nabi berperingatan dah. Ustaz ni, ustaz lah konon. Kan, pergi mana-mana. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Dalam semayang pun sama agak. Jarang mak bagi salam dulu. Imam. Assalamualaikum. Jangan pula jawab Waalaikumsalam tu. Nampak sangat makuk ayun. Saya tak kata bangun tu salah haram, tapi mana paling afdal? Hidup kita lebih kurang. Lepas tu ramai tak buat salat sunat ba'dah. Semayang bagus dah. Tapi value added, top up-nya tak ada. Pak Bebe salam tu kira duduk menenggak lebih kurang. Pergi nak keluar, anda sokok je. Haram tak buat salat ba'dah. Berapa ramai saya cabar besok Tuan Imam Jumaat, time khutbah yang malu masuk, ramai duduk tanpa salat tahiyatul masjid. Saya imam 8 tahun, setiap tu saya akan catat. Sunat je imam. Semayang dapat pahala, tak semayang tak berdosa. Cakap dah kepala tengkurang. Manakan pula kalau Nabi tengah berkhutbah di atas membar, Nabi berhenti, sahabat masuk masjid, tak solat tahiyat masjid. Nabi berhenti. Qum. Bila kawan tu bangun, as-sallaita raka'atain, ada hadis sahih sebut. Sallaita raka'atain. Dah main rakaat belum? Dia kata belum. Idza keluar hukum. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis, baris mati bukan fala yajlisu. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalaulah tak buat, tak berdosa, takkan Nabi sanggup berhenti khutbah, tegak sahabat tadi, fikir balik logik. Akal kita bukan logik, akal mata-mata ni, akal ni. Tapi mesti berdasarkan jiwa yang penuh dengan sunnah. Penuh dengan keimanan pada Allah. Ini contoh yang very simple. Selawat sakan daripada Masjid Ar-Rahmah sampai Masjid Karamah. Melilau rata, tak tahu ke mana nak puncang. Polis pun pening, nak pergi tang mana tak bapak ni. Haram sungguh joh nu. Kena polis pula geng kumang kenyang. Haram sungguh panjang. Ku jenuh katok ada. Tapi AJK dia bulu ketiak 4 tahun tak cukup. Very simple. Saya malas nak cerita berat-berat sangat ni. Benda yang ada kat seling kita aja. Berapa ramai di kalangan kita bulu ketiaknya tak dicukurnya. Kalau diambil pembaris, sudah tentu kena pakai 6 batang pembaris. Panjang bulu ketiak. Berapa ramai di kalangan kita bulu kemaluan sudah lama tak dipenggalnya. Oh, kenapa jadi begitu? Kerana jauh dari sunnah nabinya. Belaraskan dari sini hingga ke sana. Allah. Misai tebal sampai ke bibir. Tak pernah pi cukup, tak pernah pi trim. Suara kekasih non jauh di mata. Tuh, Pak Nabi jauh. Simple kan? Ibu-ibu malam sekarang pergi cek laki tengok. Suruh dia tidur, kangkang tengok. Cek dengan Pak Imam sekali. Bini Pak Imam lah, jangan hampa. Tak tegup paut. Tengok berkepui macam bunga gobeh. Itu pasal pakai selok dalam. Dia tutup kecut. Bila dia buka, dia kembang. Saya sembang nampak macam kotor. Tapi realiti bang. Orang duduk dalam masjid cukup. Jangan cerita orang luar ni. Kita dalam ni.
Nabi kata bulu misai, bulu ketiak, bulu kemaluan dan kuku jangan panjang lebih 40 hari. Jangan pula pergi cukur atau ambil maka telah dicukur pada 4 bulan Oktober. Lepas tu pula ke depan pula cukup lama je macam tatu pun ke lengan. Jangan buat kerja bodoh. Ingatlah. Bukan susah. Hari Jumaat je cukup. Saya tak imam. Jumaat je cukup. Cabut boleh lah, tapi cabut tu jenuh riau juga lah. Tambah-tambah bulu hak bawah tu. Hang cabut selai-selai ibarat jari kapit pintu. Wow, wow, au, au. Cukup je gunting. Benda simple. Terus duk belarak lah. Kalau boleh ketiak, tak buang langsung. Minta orang cakap, ha? Duk atas petang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ramai. Qasidah tu. Ibadah di'ul imla bismidatil aliyah. Allah. Boleh ketiak tak buang? Haram tu. Yang seronok tu duduk selawat atas petang bukan main. Apa yang kita buat bukan nak kata dia tak ya. Apa tu? Ya hanana ya ha. Mic teruk tu. Tak ada mic direct kan? Ya hanana ya hanana ya hanana. Habis tu depan rehat kejap, ustaz buat tausiah. Tiba-tiba bukan yang hak mimpin khalifah tu, hak pengikut belakang tu. Duduk bawah tengok asad keluar. Syokor. Baru selawat ni. Zahara dinul muayyad bizuhur Nabi Ahmad yahnana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Allah yahnana. Lepas tu dah habis, jemput ustaz tu tausiah dalam 10 minit. Mereka turun. Bukan khalifah tu. Hak duduk belakang tu. Selawat atas mentas stage tu. Apa barang, babe? Risau rokok ni benda yang Tuhan benci. Kenapa 60 tahun sambut tak boleh berubah benda tu? Kita nak tanya sikit. Saya boleh berubah. Saya isap rokok kat sekolah dulu. Di Pakistan 2 tahun saya isap. Curi isap. Tapi takut kena buang. Terus tak meresap. Ada dalil dia. Hujah-hujah dia. Ha? Macam pergi umrah. Kami umrah tetap pergi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Apa binatang tu? Oh ni. Ni bom tadi. Pakistan kalau bunyi tu lari sebab kalau 7 tahun Pakistan memang dengar kami lari bunyi gini. Bom saja. Dalam pasar ada bom. Nak pergi pasar tengok kenapa ni? Polis benar. Dia kata bom Bom Kider se. Mai mana? Patani. Jangan lari. Polis bawa keluar. Bunyi tu tuan-tuan tak. Apa lupa tadi dah? Ana buat. Apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kan? Tapi tak berubah. Tak berubah. Lepas tu belah hukum cakap, bohonglah kalau hampa kata hampa cinta Nabi. Tapi hampa tak ikut Nabi. Okey. Dalam surah, tengok dalam surah Ali Imran ayat 31. Ada bang ke? Kan nak bagi bang? Teruskan. Tak payah. Terus. Okey, tak apa no. Nanti pelajaran sesak pula bang pukul 12. Di Kelantan habis ceramah sebelah ada bang Isyak. Orang kata, "Uish, tak apa. Biasa kita." Kita tak ada masalah. Minggu depan 13, 14, 15 saya ceramah di Kelantan pula. Minggu ni sini. Minggu lepas nanti 18, 19, 20, 21, 22 saya di Kuantan, Gambang, di Pekan. Ceramah agak Maulud Nabi juga dengan program saham.
Jadi ayat ni selalu Salafi lagi lah dia raja sebut. Dan tuan-tuan tahu ini, ayat ni mengenai top 3 lah. Daripada Muhammad dan Rasulullah tu kan. Apa ayat dia? Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah olehmu ya Rasulullah, ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Kalau korang semua cinta Allah, siapa ajak Nabi? Allah. Ni ayat Quran surah Ali Imran ayat 31. Siapa ajak Nabi? Allah. Kata-kata ni memang lively daripada Allah. Direct daripada Allah. Tak ada ubah-ubah. Ini bukan hadis qudsi. Tak ada perubahan. Wahai Muhammad, kau katakanlah, jika sekiranya kamu semua ni contoh lagi kan, cinta Allah. Siapa cinta Allah kat tangan? Soalan tanya soalan bodoh tak ni. Ku tak lagak kat tangan dah. Dia duk selawat, dia lenguh YouTube. Semua sayang Allah. Lepas tu soalan tu in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian semua cintakan Allah, fattabi'uni, kalian mesti ikut aku. Maka kalian akan dapat 2 benda daripada Allah. Apa dia pertama? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kita minum air, pegang dengan tangan kanan, baca bismillah. Jangan teguk satu nafas lebih 3 kali teguk. Lepas minum kata alhamdulillah. Ada 4 cinta Allah, 4 pengampunan Allah. Minum air. Maksudnya kata perfect. Nabi Muhammad sampai celah kangkang umat dia pun dia ambil kira. Nabi Muhammad sampai macam mana cara nak bersetubuh dengan bini kita pun, kaifiat jima' pun Nabi ajak. Tapi pasal umat terkurang hajak, dia tak ambil belajar dengan sunnah Nabi SAW dalam memuaskan nafsu dengan pasangan dia. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah persubuhan itu sedekah? Ya, itu juga sedekah. Subhanallah. Ya Rasulullah, apakah memasukkan menyuap makanan dalam mulut bini sedekah? Ya, itu adalah sedekah. Bila Allah turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini ku sempurnakan bagi kamu agama. Nikmat semua dah okey, komplit. Kenapa? Muhammad dah settle kerja dia. Dan aku reda. Islam is way of life. Islam adalah jalan ikutan kamu. Sahabat-sahabat yang lain bergembira dengan kenyataan firman Allah ini. Islam is the best of the best in the world. Sempurna perfect Islam untuk jalan hidup manusia. Sahabat-sahabat bergembira, tetapi Abu Bakar As-Siddiq berduka lara. Karena Abu Bakar menyadari ayat ini tanda-tanda Nabi meninggalkan mereka. Lalu berdukalah lara Abu Bakar dengan
ayat ini. Pasal apa? Bermakna Nabi akan meninggalkan kita. Betul. Lepas tu Nabi tinggalkan mereka. Pasal kata, bila Allah ajar Nabi, didik Nabi, ya Muhammad, Kul banyak kan? Kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul binnas, kul al-kafirun, kul inna hudallahi al-huda. Dan ini kul, katakanlah. Bila sebut itu, maksud dia ambil perhatian. Bila ayat turun khas, ya Muhammad, kul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ya Muhammad, katakanlah, petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Ada something daripada arahan tersebut. Kalau ya ayyuhalladzina amanu idza, itu dia umum. Kalau tak buat, salah sah. Istilah gitulah bahasa kasah dia. Betul Allah tengok. Kalau hang ikut pokok Yahudi Nasrani tu, lepas dah tahu tak boleh ikut mereka, hang ikut juga. Malaka minallah. Nampak? Hang tak berbantuan. Aku tak tolong hang ni dah. Ini contoh. Bila ayat ni, kalau siapa-siapa yang kata dia cinta Allah, kena ikut Nabi, dapat satu cinta, dapat satu pengampunan. Ayat tadi contoh very simple, example yang cukup easy boleh faham. Minum ayat tangan kanan, pasal apa? Pasal apa? Ikut sun. Ikut sun makna cinta Allah. Allah cinta kita balik tak? Satu, baca bismillah sebab apa? Ikut sun. Itu barulah betul. Nabi katalah di Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk syurga melainkan orang yang enggan memasukinya. Lalu terkejut sahabat Nabi bila mendengar kenyataan ini. Adakah orang yang nak masuk syurga dia tak nak masuk neraka? Nabi kata, ada. Man, siapa? Man ata'ani dakhalal jannata. Siapa yang ikut aku, sunnah aku, itulah orang yang masuk syurga. Wa man asani. Siapa yang tak ikut sunnah aku, itulah orang yang tak nak masuk syurga. Belarassakan berkilo-kilometer. Air bulu ketiak tak buang. Bulu ketiak lagi ustaz ni. Benda simple kita tak nak buat tuan-tuan. Ini contoh. Dan dalam beberapa perkara yang Nabi sebut pada kita, dalam hadis dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim menyebutkan bahwasanya Nabi pernah menyebutkan, taraktu fikum ini atasamtum, taraktu fikum ini atasamtum, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu. Ini atasamtum, kalau hang pegang bergelok, lan tadillu abada, hampa takkan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegang kitab Allah, pegang sunnah Nabi, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Contoh, Kak dalam hadis Muslim pun disebut, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tak ada siapa yang boleh jaga wuduk dia sepanjang hari melainkan orang yang beriman pada Allah. Hadis sahih.
Berapa ramai kita duk faham ambil sembahyang untuk baca Quran dan sembahyang mata-mata. Pasal apa? Sebab sunnah yang ditinggalkan, kita keluar pergi kerja haram tak ambil sembahyang. Saya kata, kita duk study kulit je, isi tak tengok. Kak di belakang yang kerja kerajaan, kerja majikan, ada majikan. Kak keluar pergi merkit beli ikan. Pergi pekan nak. Pergi seronok balik penat. Nama pekan nak tu pekan penat. Pergi seronok balik penat dia panggil pekan nak. Dia tak pekan nok. Nok tu pekan seronok, pekan nok. Dia beli seronok tak sebut tapi penat dia pekan nak. Memang penat. Jalan kaki panjang. Tapi kakak tak baca, tak ambil ayat semayang. Lepas tu bini mudah disihir orang. Laki mudah disihir santau dia orang. Ada orang buat kajian sains dan sunnah, sains dan Al-Quran. Contoh, Nabi tak bagi minum dalam botol. Dulu tak ada botol. Dia panggil apa tu macam, apa tu panggil apa? Kerbah. Yang buhayak dalam kulit kambing tu. Lepas tu dia tutup muncung bawah kan. Pasal nak? Jadi bila dia nak bagi ayat Quran, dia tuang, buka, tuang, tutup kan. Ada sahabat-sahabat pergi ambil mulut, tak sabak dia tak. Nabi tak bagi sentuh bibir kita ni dalam keadaan kita bernafas dalam ayat. Nak minum boleh, tapi jangan sampai perangkat. Letak bibir adik-adik hampa duk kajian buat, duk kongsi ayat peksi, ayat tin, semua tu ayat botol main. Tak ni. Jangan, sebab sains dan sunnah ada buat kajian kerana nafas kita ni dah karbon dioksida boleh merosakkan zat yang ada dalam ayat. Satu, apa ni apa H2O. Yang kedua, kalau orang minum tak ni nafas dia kalau dia ada sakit lelah, hampa minum ayat dia, hampa kena lelah. Genetik tu ada. Oh. Tapi pasal kita tengok kulit, tak tengok isi. Minum air ni tak boleh lebih 3 kali teguk. Tengok, satu nafas minum. Air lagi ni. Contoh. Dah baca kanan macam bismillah. Ni, tak boleh lebih. Satu nafas tarik. 3 kali, stop. Sama pula nafas kedua. Untuk yang 4, 5, 6. Sebab kita study kulit, tak study isi. Siapa sini pernah khatam hadis 40 kat tangan? Yang berani pokok tu duduk kacau. Tuan-tuan. Hadis 40 belum tentu kita boleh tengok. Tapi umur kita dah 70 tahun, 50 tahun. Itu saya kata, kita belajar lah usrah kan, usrah sekolah dulu adalah. 40 Nawawi bukan 40 akhir zaman yang Syekh Fahmi Zanzar almarhum buat tu. Itu cerita lah, tapi nak cerita hadis 40 Imam Nawawi tu. Tak ada. Ayah-ayah pernah dengar tak? Banyak hadis-hadis hasan menyebutkan kepada kita barang siapa yang didik 2 orang anak perempuan, man ala jariyatin hatta tablugha, siapa-siapa yang didik 2 anak perempuan hingga balik, ana wa huwa yaumul qiyamah kaqabidin wahidin fa'dhamma asabi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada anak perempuan jaga berelok sehingga dia balik tadi kahwin, aku dan dia dekat kiamat nanti pada masa berjalan pegang tangan dengan mak pak dia. Lepas tu kita anak perempuan tak ambil tahu sangat. Hadis ni kerana diskriminasi orang Quraisy waktu itu, orang Arab. Anak perempuan ni macam agak ni sikit lah, slow sikit. Dia berbangga anak lelaki je. Hadis anak lelaki tak ada. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang ada 2, 3 anak perempuan atau 3 adik-beradik perempuan, dia jaga bagi elok, fa ahsana ilaihinna, dia buat baik pada adik-beradik perempuan dia atau anak-anak perempuan 3 orang tadi, kunna lahu sitran minan nar,
Depa ni 3 orang ni jadi pendinding mak bapak atau abang ataupun kakak dia daripada api neraka Allah. Benda simple. Sebab Nabi tahu anak perempuan ni kalau jaga silap, muka kita penuh dengan haram. Sama lah tuan-tuan berniaga. Biar bini tuan-tuan lah TikTok, make up macam apa. Tengok mak ia dengan dia sama je. Minta maaf tuan-tuan. Seorang suami healing ni lah kan. Tak apalah harap dia tak faham maksud saya. Suami healing, tahu healing? Bini dah berniaga untung, dia jadi act. Tadi pun jet sepah tu tadi pun ada pengakuan seorang perempuan. Dengar tak pagi tadi? Tentang kehidupan anda. Dia kata dulu saya berniaga. Gaji saya kerja saya lebih mahal daripada lelaki saya. Selalu saya duduk perhina, apa main rendah lelaki saya. Lelaki saya tak buat apa kat saya. Anak-anak saya pun semua sokong saya. Lepas tu lelaki dia kata, aku tahu hang kerja mahal pada aku. Tapi aku lelaki hang. Kalau lelaki pun tak boleh buat kesenangan, buat apa jadi lelaki? Sampai satu hari tu dia rasa salah. Dia mungkin dapat hidayah, dia letak jawatan. Hidup dia susah. Asal duit ada ribu-ribu ni tak ada. Kerja serumah, lelaki dia kerja. Kami kena catur makanan. Waktu itu saya terasa sombong saya yang Tuhan uji kat saya ni. Dia berniaga apa pun tak jadi. Last kali dah berapa tahun dia belajar untuk hormat suami dia. Dia belajar untuk tak sombong dengan lelaki dia. Lalu dia nak buatnya, dia uji diri sendiri. Dengan Allah puji dia, dia tak jawatan. Satu hari lepas proses bagus, Ustaz Lutfi ada satu tawaran kerja. Gaji dia, offer ni, gaji dia 3 kali ganda daripada gaji yang majikan sebelum ni. Alhamdulillah hari ni saya turun kerja. Dia tak sombong dengan lelaki saya. Wahai sahabat-sahabat, bangsaku, sekumpulan dengan aku, jangan sombong dengan apa kita ada. Lepas tu Datuk Rosyana pun dalam forum dia kata apa? Isteri perempuan kalau dia mula naik sikit, dia sombong lebih daripada lelaki dia. Dan saya alami benda ni. Bukan saya punya kes. Tapi sahabat-sahabat kita yang bertitle ustaz. Bini tengok laki-laki. Ni nak bagi tahu. Tuan-tuan. Kalau laki dia tak bagi saya, tak benarkan isteri saya Siti Hawa binti Mahmud bekerja dengan mana-mana pihak. Saya tak benarkan. Saya kata ke isteri saya, kalau yang kerja, bermakna orang kata kat yang, itulah Siti Hawa, isteri arwah Ustaz Aslim. Dia dengar terus dia terkedu. Apa maksud dia? Kalau hang kerja, mana aku dah mati dah. Sebab saya tak boleh kawal isteri saya. Sebab kita punya pengalaman, experience macam tu keadaan. Tapi kita duk biar dia, oh ambil gambar. Dia gambar kena beli sayang, saya nak beli baju apa sayang? Dengan laki dia haram tak panggil sayang. Mangkuk ayu punya bini. Woi, dah makan belum woi? Saya dengar isteri orang yang hebat panggil laki depan saya. Sebutlah pada dia, sebut tobat orang semua tahu. Depan dia panggil, lepas saya buat perkara khas dalam rumah mereka. Panggil suami ni. Hui. Saya kata, suami seorang yang dihormati. Tapi saya dengar isteri dia panggil dia, memang isteri tak respect langsung. Tak ada adab panggil suami hui gitu. Tak pernah. Bila isteri dah berpencak dalam macam tu, agak-agak dia terima tak dengan suami dia? Tanya orang. Alah, pakai bukan apa pun. Nak buat dalam TikTok mestilah kena ni. Dah mula lawan dah. Perempuan di belakang. Kalau lelaki hampa kata berhenti kerja, hampa kena berhenti lah. Sebab kerja pada apa tak ada hukum, hanya harus saja. Sunat pun tidak apa dia, kecuali suami kita tu sakit dan diizin.
Tapi nak bagi tahu kat kita pada hari ini, anak perempuan ni kalau tak jaga bergelak, jangan harap nak masuk dekat kiamat nanti pegang tangan dengan Nabi. Dia kata benda tu lagi berat Yang ini pun tak lepas, Ustaz Lutfi. Yang bulu tadi pun wallahu alam. Hak jenis kencing jenis cari. Faham tak? Selalu awak-awak kat mana? Dia cari. Nak cerita bab bini, pakai dok. Yang paling teruk puak-puak jantan ni depan-depan, contoh bukan semua lah. Sanggup kencing berdiri depan orang, dekat airport, dekat tanah-tanah awam. Siapa ajak dia? Saya imam daerah Kuala Selangor 8 tahun Imam besar masjid daerah Kuala Selangor, masjid sebesar. Jajahan saya ada 54 masjid. Masjid-masjid kecil. Saya runtuhkan tempat kencing berdiri kat masjid dekat Tanas. Dan qadi dia sekarang Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, Ustaz Jamal Adnan, dia bini dia orang Jitera. Dia kata betul juga Ustaz. Buang. Bila buang kita buat pipe. Siapa keluar jamban, basuh kaki, terus masuk masjid. Main mana? Sebab kita baca kulit, tak baca isi. Bak kencing qada hajat tak boleh tunjuk depan orang walau kencing. Tambah-tambah berdiri depan orang. Tembok dinding tu pula. Takkan tak percik. Takkan tak percik. Orang kaji sunnah dan sains. Pakai alat Zat, percikkan tu demai juga. Bukan kena dekat kemaluan, kena dekat betih. Kita basuh kencing bukan betih sekali. Lepas tu basuh kaki betih tak duduk najis. Mayang. Maka ulama buat kajian, kencing berdiri boleh tapi jangan depan orang. Biar sembunyi. Yang kedua syarat dia nak kencing berdiri, ayat kencing mesti jatuh lebih bawah pada kaki kita. Kalau dia naik dia tak kena. Contoh, kencing atas tebing tu. Kan, bawah tu bawah. Dia turun tak naik, kena turun dan naik juga. Mesti tadilah optimal. Apa nama tadi tu? Nampak gayanya. Saya akan duduk di dunia ini. Menjaga keamanan dunia. Abang, bunyi gitu. Kalau dia kencing, jurang bawah gaung tu, ayat kecil tu naik balik ikut dia, something wrong. Itu mungkin musuh-musuh transformer. Baiklah, Optimus. Kalau awak pesan buat macam itu, kami akan ikut dengan awak. Kan, aku tengok. Bohong-bohong pun. Tuan, daripada robot jadi kereta Ferrari, gila babe, aku pun nak satu. Bila polis tahan tukar jadi apa transformer. Jalan-jalan. Ajak nampak. Ini contoh nak bagi tahu apa dia? Kita kalau dengan Nabi bukan pada menyambutnya saja, tapi pada apa yang kita nak sambut dari sudut yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita kadang-kadang azan Ustaz kan? Ya. Tak jawab ramai. Nabi kata sunnah dengan azan jawab, kecuali jawab lain sikit tentang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Betul tak? Tapi kita tak jawab. Bercakap bukan salah. Cakap-cakap bila habis kita cakap Allah, kita cakap Akbar. Allah Akbar. Itulah mari sekejap tadi lah. InsyaAllah mai sat lah kan. Lepas tu nak balik cepat sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cakap tak salah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentu pun kita tak boleh buat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Start. Apa panggil pusingan pertama kot? Ya. Hanya saya nak tambah apa benda, tambahlah 845 dah. Jam ni jahat juga, laju pula dah.
Aku rasa macam 15 minit, dekat lah 8.45 dah. Nanti dia marah, kata haram tunggu, kata panjang tunggu. Kan? Besok kita pergi income tax pula. Kan? InsyaAllah. Jadi, pusingan pertama, Ustaz Lutfi ni pun bukannya duk main Pak Senawi je. Dia mengaji BA, Hafiz Quran, kerja dengan polis, bahagian kaunseling dan agama. Jadi, dia pun ada ilmu dia lebih. Dia pun mengajak kat Masjid Rahmah ni kan, di Taman Mergong ni. Lepas tu hujung Taman Temenggung. Lepas tu Taman Jagung. Nama gonggong tolak punggung je. Dia pergi belakang. So insya-Allah kita berikan semula kepada penamang bicara kita pada malam ini dan pastikan untuk saya jangan ke mana-mana, pastikan selepas ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang teruskan sedia menanti kepada pusingan yang pertama ini. Alhamdulillah penjelasan yang sangat padat sekali berkaitan dengan majlis Maulid Nabi SAW. Kalau tuan-tuan dengar daripada awal sampai kepada akhir 8.45 saat ini, ada dua perkara yang sangat penting dalam kita menzahirkan cinta kepada Nabi. Ustaz sebut kata hukama tadi, manidda'a hubban Nabi bi ghairi ittiba'in fahuwa kazzab. Ada dua benda situ. Yang pertama ittiba', yang kedua hub. Apa dia benda tu? Ittiba' ikut, yang kedua hub, sayang kepada Nabi SAW. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sayang ke tuan-tuan ikut? Mana satu? Ataupun tuan-tuan ikut ke tuan-tuan sayang? Okey, ada dua cerita. Cerita yang pertama Abu Talib. Hampa kenal tak Abu Talib? Siapa dia? Siapa dia? Abu Talib. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Esko. Siapa dia? Yang berhormat. Siapa dia Abu Talib? Siapa dia? Abu Talib siapa dia? Sahabat Nabi. Salah. Siapa dia? Pak menakan Nabi, ada orang jawab. Abu Talib, pak menakan Nabi, dua beradik dengan ayah dia. Abu Talib ni dia sayang tak kepada Nabi? Dia sayang tak kepada Nabi? Siapa berani lawan, siapa berani ganggu anak menakanku, sila langkah mayat aku dulu. Siapa dia? Abu Talib. Dia jaga Nabi, siapa pun tak berani kacau Nabi. Kenapa? Kerana Abu Talib. Nampak tak Abu Talib ni di akhir hayat dia, dia seorang yang bagus, seorang yang baik, jaga Nabi daripada kecil. Tapi bila di akhir hayatnya kerana salah pilih kawan ataupun kawan pengaruh kepada perkara yang tak elok, waktu Nabi sampai, bila orang habaq kat Nabi, bapa menakan Nabi sudah hampir ajalnya. Nabi sampai, Nabi pergi dekat Abu Talib, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pak menakan aku, ucapkanlah la ilaha illallah. Lepas tu Abu Talib tak kata apa. Dalam masa yang sama, dekat dengan Abu Talib tu ada dua orang. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Umayyah bin Abi Mughirah. Kalau tak silap nama dua orang tu lah. Tapi Abu Jahal tu confirm. Mereka ada di situ, Nabi duk ucap, katalah pak menakanku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi ulang, mereka pun ulang. Maka Abu Jahal kata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, adakah kamu nak meninggalkan agama bapa kamu Abdul Muttalib? Nampak tak? Akhirnya Abu Talib meninggal tanpa mengucap la ilaha illallah. Sedangkan dia sangat kasih kepada Nabi SAW. Jadi adakah kita ni nak kasih saja pada Nabi tapi tak ikut Nabi? Ustaz baca ayat tadi tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni tu. Sebenarnya nak kena ada dua benda ni. Yang pertama ikut Nabi, yang kedua sayang pada Nabi. Cerita yang kedua ada seorang lagi. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia memang ikut Nabi. Dia semayang belakang Nabi. Dia ikut Nabi. Tak mana Nabi ada, dia ada. Tetapi dia tak ada sayang kepada Nabi SAW. Pun tak jadi juga. Sebab apa tak sayang? Dia pergi cerita macam-macam tentang Nabi. Dia bawa cerita-cerita tak betul tentang Nabi. Bahkan dia memfitnah isteri Nabi SAW. Jadi dua poin utama yang Ustaz sebut tadi, iaitu berkaitan dengan kita menyambut Maulid Nabi SAW ini, kena ada ikut, yang kedua kena ada kasih sayang kepada Nabi. Yang ketiga, Ustaz juga cerita kepada kita berkaitan dengan bila kita sambut Maulid Nabi ni, kita nak yang berkualiti tu. Hasil daripada majlis ilmu, kita semakin ramai mentaati perintah Allah. Hasil daripada perarakan,
Yang kita sambut itu yang pertama nak menzahirkan kasih sayang, yang kedua nak ikut Nabi. Adakah kita ikut Nabi sekadar berlarak sahaja? Itu persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita. Aku ni ikut Nabi masa berlarak je kah? Masa orang main-main mak aku duduk tak mana? Faham tak tu? Boleh faham tu? Faham alhamdulillah. Jadi kita nak sambung seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Harap boleh bersabar lagi. Boleh no? Bersabar lagi no? Boleh insya-Allah. Jadi kita nak sambung seterusnya. Sekali kita silakan yang bagi Ustaz Astin untuk yang seterusnya dan kemudian seterusnya kesimpulan sekali Ustaz. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Lutfi, tuan-tuan, ayahanda, bonda, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu ala rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Riwayat hadis Imam Al-Bukhari. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, apa pandangan engkau kepada seseorang dia sayang seseorang tapi dia tak pernah bertemu dengan orang tersebut?" Maka Nabi jawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu pasti akan bersama dengan orang yang dia cinta. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan pernah temu dengan Nabi tak? Tuan-tuan pernah jumpa Nabi tak? Mimpi pun belum tentu kan? Saya pun takat ni tak jumpa Nabi mimpi pun. Kalau tak mimpi, lagi pelik lah jumpa Nabi. Sebab ada orang kadang-kadang tu orang yang ilmu tinggi sangat, dia kata, "Saya jumpa Nabi kat Mekah beberapa ni." Oh, kata dahsyat. Lain macam punya kan? Saya pun terkejut. Saya jumpa Nabi. Waktu saya bertawaf tu, saya kata, saya nampak ada orang tu, "Awak siapa?" "Saya Rasulullah." "Awak tak kenal saya ke?" Kata susah cerita. Dalam kuliah duk sebut kata jumpa Nabi. Tak apalah, harap jumpa Nabi betul, wallahu a'lam. Ya. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita keliru juga. Ya, orang yang ilmu tinggi sangat ni pun payah juga sampai boleh jumpa Nabi. Ya, wallahu a'lam. Ya, Nabi tak ada. Pergi Mekah pun bagi salam Nabi, Nabi tak jawab. Ya, itu syafaat kita dapat. Jawab dengan syafaat. Kan? Assalamualaikum ya Rasulullah contoh dia. Ataupun Allah Muhammad, Nabi jawab dengan apa? Dengan syafaat pada hari kiamat kelak. Itu antara dia. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya itu juga merupakan rentetan daripada sebuah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nafikan. Dari mula rentetan peristiwa hijrah, kita tahu kan, Nabi kena seksa. Yang kita kata Nabi menderita kerana di pulau hampir beberapa tahun selepas bini ataupun Khadijah dan juga Abu Talib meninggal dunia. Dalam keadaan kita lihat Nabi Muhammad juga hidup sebagai seorang pemerintah, seorang yang memimpin dunia Islam dan juga negara-negara yang ditawan. Ya. Tapi Nabi SAW yang saya sendiri ketika dalam satu program 30 ke 40 episod dalam TV, saya tak boleh nak teruskan kelangsungan bercakap sebab saya minta tisu. Saya antara camah-camah ni jaranglah, bukan jarang, susah nak buat orang bagi nangis-nangis semua tu kan. Tapi bila isu dia sampai ke tempat tu, sampai ada orang menukir gini lah. Kita orang susah kan, orang susah. Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tambilul Ghafil menyebutkan, kalau jiwa nak lapang, hati tenang, jangan fikir sangat kesusahan kita ni. Rezeki tetap ada. Ada beberapa benda. Ada 3 lah. Kisah satu dia, la tufakkir fil fakri. Jangan fikir sangatlah hang ni susah. Rezeki tak ada.
Kalau buruk mak ye babi lautan boleh makan. Hang ada akal, mata terbelit elok, tak boleh dapat seri. Lepas tu para pencipta hikmah, kata-kata dia kata, jangan kamu fikirkan apa ada. Jangan kamu fikirkan apa yang kamu nak makan pada besok hari. Kerana itu menandakan anda berburuk sangka dengan Tuhan kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalil mengatakan Nabi meninggal keadaan Nabi yang kaya. Tidak seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf meninggalkan isteri, tinggalkan seorang 100,000 dinar. Aset duit cash belum cerita 7 hingga 9,000 kambing, lembu dan sebagainya, unta. Nabi tak larang. Nabi kata makruh siapa mati ada. Tak. Tapi nak cerita tentang keoriginalan Nabi itu. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Damashq ataupun Syria. Bila jadi gubernur, dia pergi buat rumah baru gubernur. Dia letak pegawai-pegawai ramai. Nak jumpa dia tu susah sikit. Dan dia pakai mewah. Berbeza dengan gubernur sebelum tu. Bila dia berjalan mana-mana ditandu. Tahu ditandu? Orang akan usung dia. 2 orang rakyat Syria dia tak puas hati dengan Muawiyah. Dia naik kenderaan binatang, kuda. Dia pergi Madinah mengadu dekat Umar Al-Khattab. Ada sejarah dia. Sampai dekat rumah kediaman rasmi Umar Al-Khattab, itulah rumah dia lah. Macam ayah Tok Ni Aziz, ada kediaman rasmi JK10, tapi tak mau duduk, dia duduk rumah dia di Pulau Melaka. Dia kata senang nak pergi masjid. Sampai-sampai tu penjaga khalifah mesti ada lah, Amir Mukminin mesti ada orang jaga. Tuan-tuan jangan marah. Tengok menteri besar ke, siapa-siapa menteri ke, ada orang duk jaga tu. Itu standard mereka nak jaga. Mereka orang berkepentingan dalam negara. Jadi, dia kata kami nak jumpa Amirul Mukminin. Boleh? Dia kata boleh. Amirul Mukminin berada di bawah pokok tamar, pokok kurma. Sedang berehat. Mereka 2 pihak. Pipi tengok Umar sedang baring di bawah daun pelepah kurma. Dia kata subhanallah hada Amirul Mukminin. Ni ke Amirul Mukminin? Bila tidur, faham kan kita tidur atas tikar mengkuang, tak pakai baju. Jadi petak dam belakang. Bila bangun kembang besar, atau kecil bila bangun kembang tambah badan macam ni lebih kurang saya lah. Kan? Tidur dia kecut, dia nampak petak-petak bila kembang, bila letak tu tidur lemenek tu. Ustaz, nerak sekejap, kenapa nak main dam? Subhanallah, ni ke Amir Mukminin tidur di bawah pokok kurma, sedangkan gubernur tidur di rumah yang mewah, pakai mewah. Umar ni bila orang kata kat sahabat dia, siapa? Khalifah kami lah, kami dari Syria. Jauhnya mari. Tak tanya main apa, main dengan helikopter, dah tak ada soalan, tak ada, memang main kuda lah dengan keldai, dengan unta. Bulan nak sampai tau. Pasal apa? Sejak dia pegang negara kami, dia buat rumah baru. Dan Muawiyah letak pegawai banyak sangat. Bila kami nak jumpa dia, dia 2 orang kan, 2 orang, seorang beza sikit lah. Bila nak jumpa dia, sebetullah Amir Mukminin. Amir Mukminin pakaiannya berbeza dengan khalifah sebelum ini. Bla bla bla. Omar ni bukan jenis percaya buta gitu. Bukan boleh main dengar-dengar tak boleh. Tak apa. Baiklah kalau macam itu. Awak berdua balik dulu ya. Baiklah Amir Mukminin. Kami balik dulu ya. Iya. Hati-hati di jalan raya. Balik.
Omar pergi naik apa? Naik apa? Bukan naik kuda. Naik baral. Baral atas bawah kuda atas kedai. Baik. Dengan pakai cepang camping sampai ke tempat tu nampak Muawiyah ni ditandu. Betul dah. Pakai mewah. Betul dah. Besok pergi jumpa Rekas, pergi jumpa. Nah, pergi jumpa tu, pegawai, masa tu mana ada Telegram, TikTok, siapa ambil remote minut tu. Sebut nama tahu dah. Pi pun kadang-kadang, awak ni siapa ya? Saya nak jumpa Khalifah. Awak dah buat tebus janji, kepala otak hang lagi itu kan ya. Kalau kita cakap kepala otak hang lah kan. Kepala bapak hang. Kepala bapak hang. Kepala bapak tu orang sini, orang belah Kedah kepala bapak, kami kepala otak. Lembut sekila. Tak apalah Pak. Dia ceritalah. Dia kata yang kamu nampak semalam itu sebenarnya aku nak berjumpa rombongan dari luar negara. Hubungan diplomatik. Orang-orang Rom. Jadi aku kena tunjuk pakai kita mesti macam cantik. Umar, okey mengaku. Apa kata Umar? Muawiyah, kau sahabat Nabi. Kau sahabat aku percaya. Tapi ingatlah wahai Muawiyah. Apa yang kita buat pada hari ini, Allah akan lihat apa kita buat. Bila sebut Allah tu, yang ni power. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, gemetar hati mereka, termasuk Muawiyah. Muawiyah pun dengar kata Allah tengok apa kita buat. Apa Muawiyah buat? Muawiyah letak pipi dia di atas tanah gini. Angkat. Dia lurut pasiak kat pipi dia. Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah. Debu-debu dan pasir-pasir ini lebih mulia daripada pipi dan juga Muawiyah. Sahabat boleh terima teguran sahabat. Itu sunnah. Tuan-tuan bayangkan sahabat masuk masjid yang tak main 2 rakaat tu, Nabi tegur. Ada cerita dia kecil hati tak? Depan orang, awak semayang belum? Mangkit, jangan berani duduk, semayang dulu. Terang berbuat nanti mari besok. Siapa baca khutbah besok? Pun nak main dengar sini. Anda berani buat? Sunnah yang ditinggalkan. Kita baca khutbah yang mana kita adalah, marilah sama-sama kita menanam semula padi. Kerana beras mahal dah ni. Oleh itu marilah kita. Orang duduk ke apa cerita bak-bakah dia. Nabi Batik bangun. Tuh. Tapi sahabat cik hati tak? Cik hati. Celaka betul Muhammad. Haram. Tegur beh ke masjid. Depan orang waktu. Natang hungguh. Gitu. Seorang sahabat Nabi berkhutbah. Dia suka menggentil bulu. Bukan bulu dia. Gentil bulu tika. Macam kita lah kan, doktor. Marilah kita bersama-sama meletakkan Islam sebagai agama yang paling penting lagi depan kita. Dan ingatlah bahasanya, mari, pasal tak? Nabi berhenti dan ambil batu di bawah kaki Nabi tu. Bukan batu besar ni. Sahabat kejut. Fokus. Dengan khutbah. Kita budak berlari, imam marilah kita bersama-sama
Yang mana kita pemangkau imam tu pula. Saya kat Selangor ada seorang tu imam, budak muda. Budak beli lari. Ni yang belakang tu. Saya pula memang di belakang betul. Cara dia tunjuk tu kat aku. Yang di belakang mana tu? Boleh diam tak? Saya nak khutbah. Boleh? Budak-budak terus diam sampai habis. Itu baru khatib. Ada berani? Ada berani bro? Bro pula tuan imam. Iya. Tengok orang kita Melayu duk parti tengok daripada masjid Penantara Bukit Larit Sungai Derayan pokok sana. Orang khutbah sokok. Haram mangkuk betul. Tak maaf saya bukan biadab cakap. Tapi memang haram jadah. Kalau bercakap pun tak boleh sokok macam mana kita? Awak jahat sangat kita ni. Saya tak marah sokok tapi tak ada adab. Terang-terang saya nampak. Kita buat. Dah khutbah nak cakap tak boleh. Tak. Tak boleh tak? Tak boleh. Ada pula dengar khutbah dalam kereta. Pasal apa? Masjid tanah. Dengar dalam khutbah ni tak? Sedar-sedar kata sebab tak ada semua dah. Ni diakui oleh seorang anggota polis. Letih dia, singgah mayang. Marilah kita bersama, khutbah dengar. Itu tak betul. Duduk khutbah pakai ekon proton. Kalau kata mah tak bunyi gitu. Itu dia. Kata ni dia tidur sedap-sedap pukul 3.30. Kata tak ada. Allah, saya kata imam malu saya tu. Tu. Imam. Kita kadang-kadang bila dah sahabat tegur tu tak betul pun terimalah. Jangan lawan at the same time, you know. Terima kasihlah. Awak nasihat saya. Saya akan ikut apa awak cakap. Pergi banyak ya. Baiklah. Ini yang bersama juga. Memang baru tu. Bini tegur kita. Abang, ni babang. Kau diam je lah. Kau tahulah pun nak buat. Bini yang kita dapat anak dekat 12 ekor. 12 ekor pula 12 orang. Dengan dia. Bida bang, gini bang. Bang dah balik sembahyang Isyak tu. Teruslah balik rumah. Ni pukul 12 baru balik. Tu besok bangkit payah. Diam lah, aku tahu lah. Banyak dekat dah. Nak bersyarah. Pergi khusus. Ustazah Hassan. Bini tak kata apa. Perangai lelaki jebon. Bini masak lemak tak kena. Masak asam pedas tak kena. Masak apa nama pindang tak kena. Masak kari tak kena. Ada je komplain. Itu buat macam darah. Kau akan dapat lelaki macam tu kau. Kau minta mati cepat. Melawak kau yang marah kau no. Ha. Baru best. Gelak-gelak kan malam Jumaat ini. Malam Jumaat dengar tazkirah. Saya apa tu? Tapi yang syoknya suara tak mati. Okey, dengar. Nak habis dah. Ingatkan cerita apa Omar tadi Ada sabotaj tutup lampu. Tapi bagus juga. Ya, apa nama? Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tak apalah. Dia banyak sangat nasihat ni tak dengar. Lalu Nabi kata apa?
La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Hadis sahih sebut, tidak masuk syurga bagi mereka yang ada dalam hatinya walau sebesar biji sawi sifat sombong. Sahabat-sahabat kata pula, biji sawi pun tak boleh, macam mana? Sahabat tanya, tengok sahabat yang panggil. Asal tak faham tanya. Ya Rasulullah, adakah seseorang yang pakai baju cantik harga mahal, pakai kasut cantik itu sombong? Pasal tak? Kita naik kereta mahal, nampak kan? Nampak comel gelap. Hak gelap tu betul-betul gelap mu, yang harga beribu. Yang kita beli kereta ni tinted 4 keping RM60. 2 bulan dia berlubang bulat. Kan? Nak tengok Roblox tak nampak. Bila buka, koyak habis. Kan? Dia ni, kita naik pakai kasut lah. Jenama apa? Apa tu yang mahal tu? LV tu. Mahal gila, babe. Ya? Bag dia, saya pergi tanya, kata saya pergi ke France. Mahal. Dekat 15,000. Tapi Datuk yang pinggan saya tu, dia beli. Dia ada bini perang tu tau. Amai kot. Kaya dia. Bini tu saya ingat anak dia. Tu manja, dia tak beritahu bini dia. Aku kata, dah kahwin ke? I dah kahwin Ustaz. Itulah suami I. Tengok muka Datuk tu, memang tak layak. Layak aku lagi sebenarnya. Tapi dia buat duit Datuk tu banyak. Dia beli 5 beg Ustaz. Apa bayang kata, habis duit aku Datuk tu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Ni mungkin ada lebihan cah ni Tok Imam nanti kena bincang balik. Supaya wiring ni masalah. Mungkin apa tu? Overload ni. Pakai mungkin aircon ke. Tutuplah aircon 2-3 biji. Kat mana? Punat ni kat mana? Belakang. Duk tantu je lah. Mati pok. Lama keras kawan tu. Apa lupa habis dah, kacau betul lah. Apa binatang sebut tadi dah. Apalah, okay, cerita tadi kan. Kasut semua tu kan. Jadi Nabi kata gini, Innallaha jamilun yuhibbul jaman. Allah itu maha cantik, sukakan kecantikan. Sakat kasut, sakat beg, sakat baju tu bukan sombong. Nabi kata Allah suka. Sombong yang Nabi maksud ialah 2 benda. Dengar elok, Kak. Oh, Kak, maklum, belakang maklum. Nu hak beli tiket mahal, duk grandstand. Duk atas kerusi. Hingga patah terkapit kaki orang bawah tu mapuih. Nabi dapat dia. Yang dikatakan sombong ialah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Apa sombong? Sombong dia tak boleh terima kebenaran. Orang tegur dia, saya tahu, saya kan, tak boleh tegur kan, jadi tak boleh. Saya sudah lama, ini kerja saya kan. Pak Imam 15 tahun, bila dia tegur? Bila tu pasal tak ada kerja. Dia balik pada Jordan, balik pada Mesir. Tadi peluang ada daripada tak ada kerja. Jadi bila lah gaji 1,200. Tak apalah, duduk di kampung lah. Imam dia baca, bukan imam tadi ayat sama ayat tu. Alam nasyrah. Asal jumpa mi mati dia dengung. Biar dia kata apa? Minta maaf. Ayah anda membati tu dia hukumnya izhar lah. Tak boleh bingung. Saya ulang balik, saya imam daerah Kuala Selangor. Kalau syiak tegur bila, agak bila boleh terima dah agak-agak. Itu panggil sombong.
Orang tengok dia tak betul, tapi dia tak mengaku ketidakbetulan dia tu. Dia kata, saya dah jadi imam 25 tahun. Tak ada siapa yang tegur saya. Oh. Itu sombong lagi. Saya ulang, itu sombong. Sombong. Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Kata Bilal, bukan asyhadu, asyhadu. Dia kata, saya sudah 18 tahun. Jadi Bilal, tak ada siapa yang berani tegur saya. Itu sombong. Baru tak masuk syurga. Yang kedua pada batar haqqi. Ghamtun nasi. Apa dia? Orang lain tu bodoh belaka. Dia seorang yang pandai. Itu baru sombong. Takat pakai baju mahal semua ni itu bukan sombong. Itu Allah suka. Lepas tu Pak Imam pakai pakaian biar smart, cantik. Imam mesti handsome. Walau mukanya tinted. Faham? Biar tinted belerang sekalipun, tapi keterampilan misai dan janggut yang seirama dan sekata. Imam punya jubah jangan kedok belakang. Sebab tu kita kerajaan, saya ulang, kerajaan telah meletakkan di Selangor khususnya, semua kena ada jubah hitam. Jubah hitam. Buat tempah berapa ratus dekat kedai. Saya ada dua. Saya pertama silap buat, bila tahiyat, butang semua putih. Hamba faham betul apa? Sebab apa? Hang pakai apa? Bila jadi imam, pak. Kopiah, kena jaga elok. Jangan berkacak. Nampak tak? Itu bukan sombong. Imam berjalan, cara dia bukan. Gitu. Itu yang lari ke Australia tu. Maafkan saya, kata dia. Nampak tak? Cara dia. Macam imam. Di sini bang kedua kat luar ke dalam? Bang kedua. Oh, sini dalam, bukan bang kat luar. Bang pertama dalam. Bukan selesai luar kat merkit tu. Selalu bang pertama Jumaat dalam bilik Bilal. Bang kedua dalam ke luar? Bukan luar merkit tu. Hampa jawab lurus sungguh. Cara dia keluar tu. Cara tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa cara? Orang tengok. Jangan. Semua sawang babi keluar. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Suara tak sedap tak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak letak huruf tu dia kena pedok. Asyhadu an la ilaha tu. Biar meninggal sakit jantung betul tak apa. Dia bukan sombong. Tu jaya. Cara bercakap. Kan ni ceramah boleh lah. Bila saya jadi orang besar akan datang menantau menteri apa? Kita merasakan beras pada hari ini yang mana saja kat 70 kali. Cara bercakap itu cakap orang yang ada title. Sembang-sembang gabung boleh. Bila dia berucap ada cara, itu bukan sombong. Itu memang cara dia. Nampak tak ni contoh? Apa tu sahabat-sahabat sekalian? Sayyidina Umar dia kata, wahai Muawiyah, Allah, takutlah Allah. Muawiyah letak pipi Muawiyah tak atas pasiak di lurut. Ya Amirul Mukminin, pasiak dan debu ni lebih mulia daripada Muawiyah. Dan dia teriak. Umar tak kata apa mereka dia. Hanya nak bohong aku nampak main. Hanya lagi boleh tahu tu. Albab tu tak boleh. Muawiyah, kau sahabat Nabi.
dan kau sahabat aku. Kita hidup bersama dengan Nabi. Tapi ingatlah Allah. Habis statement dulu. Tunggu. Bila balik, ingat satu surat. Waraqah. Apa tulisan dia? Wahai Muawiyah, ingat, jawatan itu adalah amanah. Dan tolong jauhi daripada hidup bermewah-mewahan. Saya belajar kat Pakistan kisah tu. Kelak nanti wahai Muawiyah, jauhilah daripada hidup suka bermewah-mewahan. Kelak nanti para pegawai kamu juga akan turut ingin bermewah macam kamu. Kenapa? Rasuah. Benda tidak wujud dah. Kedua, permudahkanlah urusan rakyat bertemu dengan kamu. Yang ketiga, tukar balik rumah tu. Buat bagi mudah. Yang ni kita nak. Sahabat-sahabat sekalian, waktu saya kata kalau kita sembang ni, saya ada 3 malam. Besok di Jerlun, dia yang hitam. Malam lusa di Padang Terah. Jangan duduk pi lah, ceramah sama aja. Yang kameraman tak duduk pi lah. Dah ada yang ada ulang orang meluat dengar. Ramai. Sampai aku nak lenguh. Lepas orang komen dalam Facebook, Ustaz sakit jantung ke? Ha. Ni boleh warna lain, warna merah ni untuk jantung. Ha. Kan? Ha. Tengok geli pada dia mengenyam kat dada ni. Tak apalah. Nak cerita apa dia? Daripada ni dalam hadis sebut qafiyah, qafiah, penutup kepala sampai ke hujung kaki, kuku kaki, itulah habis hujung. Nabi cerita kat kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi cerita hanya tinggal kenangan. Sebab kita lebih kepada kulit dia. Lepas tu nama kita Muhammad, tapi sifat tak macam Muhammad. Nama kita Abdullah, tak rasa kita ni hamba Allah. Kita nama Abdul Karim, hamba yang mulia, tapi kita tak hidup tak rasa mulia dengan orang. So insya-Allah, kalau itu dapat disampaikan, dah 9.30 lebih kurang. Kami nak balik. Saya dah sembahyang jamaah dah. Jadi saya ulang balik kesimpulan ringkasnya. Jangan kita hanya pegang buku, tengok pada kulit semata-mata. Tolonglah. Selak-selaklah isi kandungan dia. Insya-Allah kita takkan sesat buat selama-lamanya. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? InsyaAllah besok waktu subuh kita cuba bagi boleh. Kita cuba seboleh-bolehnya. Kita mungkin nak main masjid payah. Ubahlah. Paling-paling tidak satu hari tu boleh main sekali, 2 kali. Paling-paling tidak. Sibuk macam mana pun, insya-Allah, ya Allah ni rumah Allah. Sayanglah mereka-mereka yang jaga rumah Allah. Nampak ada umur ayah anda tadi 70 apa? 75. Bacaan dia bagus. Setengah tempat mengigau baca. Ya betul, saya pernah pergi sembahyang tu tempat jauh. Nak sampai tempat ada babi 5-6 ekor. Hoi. Babi pun tu. Mak pun. Saya kata kenapa pun babi. Sampai umur 70 lebih. Tapi dia baca tuan-tuan. Saya kata ya Allah. Dengung tak dengung. Berdengung. Sampai saya nak berdenging. Tabatnya Nabi. Dia main mana? Tabatnya Nabi. Lahabiu. Kan? Saya kata. Lepas tu tolak jadi mas, saya tak mau dah. Sebab apa ya Allah. Dia baca doa. Nyongeng juga. Saya kata, ya Allah. Kita nak amin pun payah. Macam imam. Kita baca doa ni kena biar jelas. Betul tak? Contoh nak tasbih, kena jelas. Kalau tak jelas, kita ada mazhab banyak. Kalau mazhab Abu Hanifah, imam dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia khamat 2 kali macam azan. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ayat salah, qad qam bis salah, Allah Akbar, la ilaha illallah.
Tadi imam tu. Tong. Allahu Akbar. Maya tu. Maya tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia macam tu. Bukan nak saya nak ngata tidak. Dia Assalamualaikum. Dia sama. Dia tak, kita imam salam kedua baru salam kan. Dia sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Diam. Tak macam kita. Astagfirullahalazim. Ya. Bila dia peranan. Subhanallah. Itu je. Itu bagus. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Apalah, lepas tu bila doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senyap. Baca ni dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, mudah sungguh. Kita kalau nak pelan. Jangan pergi baca kuat. Ilahana Rabbana Subhanallah. Subhanallah. Macam orang tak ada hidung. Alhamdulillah. Allah mat. Orang kata, budak mu'alak ni, ini apa cakap ah? Budak mu'alak pun masuk Islam sendiri. Dia pening. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Macam kipas helikopter. Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Bicara dia. Nak sedap lagi subuh hari satu Jumaat tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Seronok. Kambing, ayam. Seronok. Seronok. Ini tahlil saya tengok. Alhamdulillah. Wah. Dia sikit dia pernah tempat dia kan. Saya imam, saya bagi saya imam. Saya ubah. Saya kena buat dulu ah. La ilaha illallah. 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 Bengau betul masjid. Sebelum tu la Lepas tu masuk 30. Lepas tu jid lari ke kangkang. Janganlah macam tu. Kalau tak sedap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang suka sedap macam saya. Kan juga tak reti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama juga kalau kita tangguh anak kita, makcik belakang, makcik suruh tak sedap, suruh kat lelaki. Makcik suruh tak ada. Ni dia. La ilaha illallah, la ilah tidur. Pam pukul kau tu. Gelong. Tengok budak tu. Awak tu tegang. Bawa main kat saya. Saya pegangnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita zikir. Ayat Cina. Kan? Besok pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita bukan, kita budak dia suka hiburan. Jangan aduh. Malas nak tangguh dia kami bari dia terkajang. Biung. Main dia. Biung. Itu budak terkajang tok macam tok nak mati. Orang hajak tangguh anak pakai kaki. Nampak? Yang paling malas beli hak elektrik tu. Budak ada ke tak ada?
Padahal budak tu mampu dalam kolam. Doktor kata jangan suka tangguk macam tu sebab dia otak dia ni dia macam kristal. Bergegar. Betul juga. So insya-Allah 9.40 dah. Kan? Saya tengok tuan-tuan macam okey lagi. Pak Long belakang sampai menyanak begini dah. Kan? Punya semangat dah dengar. Bolehkah Mak Long belakang atas kursi yang mahal tu? Okey Faham belakang Mak Long? Oh Mak Long. Faham ke tak? Pada semua para penonton insya-Allah jangan lupa apa tu? Tag guys, tag screen guys. Jadi insya-Allah tuan-tuan mari masjid setiap waktu jangan lupa bawa duit. Jangan mari masjid tak bawa duit. Bawa duit. Besok start sembahyang mesti paling bodoh RM1. Satu waktu 5 waktu RM5. Siapa tak ada duit dia duduk main masjid. Ustaz ni karut dah ni. Lawak metak. Lawak pun koyak. Ambil. Maksud dia jangan tak bawa duit. Bawa duit masuk dalam tabung. InsyaAllah anda akan bahagia. Kak Mak Long di belakang, anak-anak kerja kat belah-belah mana belah Noyan ke Jenun ke, Kok Diang ke Jeniang ke. Kan? Belah-belah Kuala Lumpur apa, telefon depa WhatsApp. Lan. Boleh tak potong duit bulanan dalam akaun dalam Maybank to you ke, CMB Klik ke, BI Bank Islam Islamic Banking ke, apalah. Apa M-Bank ke apa ke. Boleh tak potong mai RM10 sebulan mai kat masjid. Kak belakang boleh tolong tak? Kak, adik-beradik kita, abang siapa asal dia orang Korea sini. Kalau 1,000 orang derma RM10 sebulan, hampa suruh kepada Pak Pahala. Angkatan lan, kio, haniak lah derma tu tanah mak no, bakal tanah mak dapat pahala kak. Ni, tapi ramai mak ayah tak pernah suruh macam tu anak-anak. Kerugian yang mak besar. Kalau kita tak didik kat mereka macam tu, jangan harap kita mati di derma tanah mak kita. Mula-mula ni, masjid kita kalau 1,000 orang bagi RM10 seorang, 10,000 bersih dalam tangan dapat. Ada orang bagi RM50, kalau dapat 1,000, dah dapat 25,000 kali 100 orang. Masjid tak merempak tuan-tuan. Nak buat zaman kadang-kadang tandas, tu saya tak boleh tandas lagi. Nak masuk tandas, tengah duduk berak. Tiba-tiba NC tak ada, tak perasan. Lepas tu pula jamban bila kita berak, buayak, rasa macam geli. Taik kena punggung. Berapa? Sumbat. Saya mayang baru ni kat atas masjid di Selangor. Bila kita berak sampai kita mencit-nyencit lari. Taik keluar sekali. Ya memang tu taik keluar. Maksud dia, kita basuh. Ini jubuk besar. Basuh lambat. Banyak ayak. Dia naik bunyi-bunyi keluk-keluk. Allah. Bukan taik aku ni. Besar-besar botol ni. Ini taik 786 ni. Tuan-tuan. Nak pergi tahu Allah. Takut pergi ke masjid. Syekh. Bagi mat tapi jamban songsang. Ya Ustaz. Dia tak nak berak situ. Rumah di sebelah tu ya. Tuan-tuan. Takkan nak marah masjid. Tuan-tuan pandai-pandailah. Yang paling teruk esai tak ada. Yang paling teruk tu pelah ayak tu tak ada. Ketok, ayak tak ada. Yang paling teruk kita sedang berak seronok dah. Penuh dengan steam berak ni. Semangat. Bila habis-habis buka-buka. Ayak tak ada. Memang tu mula pergi dekat dini rukuk pungkuk. Tebing dini pergi rukuk pungkuk. Tu. Patut ambil tisu. Nampak lari balik rumah. Jaga elok insya-Allah. Masjid biar dia kaya. Ni ada aircon. Bila pasang aircon ni? Bila pasang aircon? Tambah 2. Masya-Allah. Jadi kat rumah kita pun mana ada aircon besar ni, betul tak? Kalau ada aircon 5 rumah tak besar ni, semua keras jadi batu. Kan? Tu Masya Allah seronok. Bayang sejuk. Saya peluh ni. Sebab aircon tak sampai. Kipas pun haram tak ada. Tuan-tuan faham lah. Belilah kipas satu. RM180 ya Panasonic tu. Tak ada. Ni peluh ni. Tak ada. Haram tu. Mereka sedap dah kipas jauh nak mapuh dengan aku. Dah suruh ceramah pukul 10 mapuh ni. Jadi insya-Allah tuan. Faham tak lu? Maklum, duit banyak, barang kemas banyak dalam lengan tu. Belilah kipas 2 otak sini. Beli kipas yang diri tu. Seronok kan.
Saya kat masjid tu, khutbah Jumaat. Panas nak mampus. Saya kata beli kipas. Depa beli kipas tu. Hak tala bawah tu. Hak tala celah kangkang. Atas ada. Depa gerak daripada dajah aku kot. Apa bayangkan. Bila aku tebak, aku rasa geli. Nampak dia kata, gitu kan. Dia tembak kuat, dia pasang 3. Kita begini tutup. Takut nampak apa nama ni, apa menatang tu. Kan, tuan-tuan. Dah lah, dia punya tu tak ada dinding, dia punya tiang je. Kalau angkat tu orang nampak. Wow, ngabur tu kan. Lock spender tak pakai. Ni pun ada masalah juga. So insya-Allah jangan kedekut dengan rumah Allah. Wallahu a'lam. Jumpa lagi yang baik datang daripada Allah. Ya lama dari diri saya sendiri. Tak mahu banyak Ustaz Lutfi no. Ustaz Lutfi cakap 2 kali lebih kurang. Sebagai penembang saya pada malam ini, saya benarnya malah nak jangan panjang-panjang. Tapi tengok semangat lain macam lah dah. Yang orang tu macam lemah, tak larat. Saya tengok orang makit dia macam, dia tak suka apa dia masuk, dia kencing. Dari makcik belakang tu 2 orang bangun. Allah tak. Dia marah aku apa? Dia kencing, dia tak tahan. Jendah kepek. Takut meleleh kata dia. Dia lagi kencing juga. Alhamdulillah. So jangan lupa doakan Ustaz Slim, Ustaz Lutfi sihat. Ustaz Lutfi ni pun isteri dia pun tak sihat, ada kemalangan. Doakan sihat insya-Allah. Bini kalau sakit ni, laki putih punca. Kepala ni boleh ada tanda macam helikopter turun. Faham tak? Dia botak tengah. Kan? Orang Thailand kata, orang Tani kata, dai banyak, kepala sikit. Apa tidak dai sini pergi ke atas ni. Kepala macam erupsi je. Kan? Itulah rambut dia. Tempat tebing untuk tsunami. Tak nak tamat. Ini kalau bini masalah sakit. Saya sakit dulu bersama juga kan. 4 bulan. Bini lah duduk lorot bungkok. Bini lah duduk lorot apa nama saya punya situ. Kenapa kencing? Berak. Sebab saya berlupuh. Ya. Dekat 3 bulan. Bini buat semua. Jadi kita pun sama. Bila kita bini kita, pasangan kita ni mati punca, tak sihat maksud saya. Kita demam tu. Ustaz ni demam ni. Muka sedih, mencokodok tengok muka dia. Kan? Kan? Dia kata boleh buat apa, bini sakit. Kan? Sama juga. Saya kalau kita biar kita sakit dengan bini tu sakit. Ada orang kata biar bini sakit, jangan kita sakit. Bila kita sakit, nak cari rezeki tak ada. Sebenarnya sama semua. Allah tu Maha Adil. Saling tolong menolong insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Haslim bin Baharim selama lebih kurang 2 jam. Kita mula tadi pukul 8. Tak sampai pukul 8 ni. Kan? Sampai 9.46 tuan-tuan sedia menanti dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak input-input yang disampaikan kepada kita. Dan kita harapkan semoga momentum daripada Majlis Cinta Ilmu ini akan menjadikan kita semua orang-orang yang dapat menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai menzahirkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.